Dan juga kita ingin berbicara berkenaan dengan 3 serangkaian Ramadan, Al-Quran, doa dan keampunan. Jadi itu antara perkara yang boleh kita ambil kira. Tak lama lagi kita dah nak menjelang 10 Ramadan terakhir. Jadi orang kata kena gear tu kena naik sikit lah, Munawar. Betul. Kita kena berusaha lebih lagi sebab di bulan Ramadan ni kita kalau boleh kita nak lipat gandakan usaha kita. Memang rugilah kalau kita tidak berusaha sebaiknya untuk kita mencapai keredaan Allah. Dan sepastinya untuk kita berbicara berkenaan topik yang seterusnya ini, kita bersama dengan Ustaz Amar Ismail yang merupakan pensyarah Akademi Pengajian Islam Kontemporari UiTM Shah Alam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nampak ceria Ustaz pagi ni Ya, alhamdulillah. Baju pun dah lebih kurang warna kita kan. Okey, jadi Ustaz, bila kita bercakap tentang 3 serangkaian Ramadan ini kan, khususnya kita memperbanyakkan lagi Al-Quran, baca Al-Quran, kita memperbanyakkan doa dan juga minta keampunan kepada Allah SWT lah. Semalam merupakan peristiwa nuzul Quran. Jadi saya kira semalam pun ramai di kalangan kita yang ambil kesempatan untuk memperbanyakkan lagi bacaan Al-Quran. Jadi untuk hari ini juga perlu untuk kita tambah lagi semangat tersebut. Sehinggalah orang kata tak naklah sampai hujung Ramadan ni kan. Kalau boleh nak istiqamah jugalah. Jadi sebagai permulaannya, ini antara bulan yang cukup istimewa, perlu untuk kita lakukan perkara seperti ini. Ustaz. Okey, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Dalam bulan Ramadan ni, di antara rahmat Allah yang besar kepada hamba-hamba dia adalah Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan bulan Ramadan ini kepada kita. Dan kerana dalam bulan Ramadan ini dipenuhi dengan keberkatan, dipenuhi dengan keampunan, dipenuhi dengan gandaan pahala, dan di dalamnya juga terdapat tema-tema penting yang menjadi niche kepada Ramadan itu sendiri. Salah satunya adalah Al-Quran. Tadi macam yang Sofia sebutkan tadi tentang nuzul Quran. Semalam kita baru saja nuzul Quran kan? Ya. Bila kita, apa maksud nuzul Quran? Nuzul Quran ini adalah turunnya Al-Quran. Dan kita tahu bahawasanya Ramadan ini Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kata, "Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan padanya diturunkan Al-Quran. Yang mana Al-Quran itu sebagai huda, sebagai petunjuk, wa bayyinati minal huda wal furqan, menjelaskan tentang hakikat-hakikat petunjuk dan al-furqan, iaitu membezakan di antara yang benar dan yang salah. Dan bila kita masuk bulan Ramadan ini, sepatutnya Al-Quran itu menjadi teman yang paling rapat dengan kita. Betul tak? Betul. Sebab kalau kita tengok para sahabat, para salafus salih, mereka sangat sibuk dengan Al-Quran. Mereka sangat sibuk dengan Al-Quran. Hatta saya tengok antaranya Imam Malik rahimahullahu taala. Imam Malik guru kepada Imam Syafi'i. Masuk bulan Ramadan, dia tangguh semua kelas hadis dan kelas fiqh dia semata-mata untuk memberi fokus sepenuhnya terhadap Al-Quran. Dan kita tahu bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala memberi ganjaran yang besar terhadap orang-orang yang membacakan Al-Quran. Kan seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membacakan ayat-ayat Al-Quran, membacakan ayat Al-Quran, mendirikan salat, kemudian berinfak dengan harta yang Allah telah kurniakan kepada mereka, sama ada pada waktu yang nyata ataupun waktu yang sembunyi, dan mereka mengharapkan satu keuntungan ataupun perniagaan yang menguntungkan. Dan orang yang membacakan Al-Quran, yang betul melazimi Al-Quran itu, Allah janji mereka tidak akan rugi, bahkan Allah menggandakan keuntungan hidup kepada mereka. Dan banyak lagi kelebihan-kelebihan yang lain, seperti mana yang Nabi SAW sebut, seperti hadis yang diriwayatkan, seperti hadis daripada Abdullah bin Mas'ud. Nabi SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi 10 amsalha la aqulu alif lam min harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Nabi SAW kata, sesiapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, mereka mendapat satu kebaikan. Dan kebaikan itu akan digandakan sebanyak 10 ganjaran. 10 ganjaran. Dan aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf.
banyaknya. Itu baru 3 huruf 30 pahala dah. Apatah lagi kita baca lebih daripada itu. Itu Nabi sebut ketika mana bulan-bulan yang lain. Tetapi apabila masuk Ramadan, lebih bertambah lagi lah ganjaran pahala orang-orang yang membacakan Al-Quran. Kita sepatutnya ada satu keazaman, sebaiknya kita cuba bulan Ramadan ni khatam satu Quran. Tapi bukan semua orang yang mampu kan. Tapi at least dia baca lebih daripada bulan-bulan yang sebelumnya lah. Bulan-bulan yang lain at least lebih kan. Itu yang sepatutnya lah. Cuma saya nak tekankan satu perkara yang penting tentang Al-Quran yang selalu orang lupa, iaitu apa peranan Al-Quran dalam kehidupan kita tu. Asasi dia. Ramai orang tengok Al-Quran ni sebagai perhiasan di dinding, sebagai mantra untuk jampi serapah, ataupun untuk mantra untuk menghalau jin dan syaitan. Bukanlah saya kata benda tu tak boleh. Boleh. Tetapi kita jangan lupa kepada perkara yang paling asasi dalam Al-Quran. Kenapa Allah turunkan Al-Quran itu kepada kita? Semacam ayat yang awal yang saya baca. Hudal linnas, sebagai petunjuk kepada manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, untuk menjelaskan hakikat petunjuk dan Al-Furqan, iaitu membezakan di antara yang benar dan yang salah. Macam mana Al-Quran itu berfungsi sebagai huda dan furqan. Maka setiap perkara, isu, keadaan, mentaliti kita, pemikiran kita, tindakan kita mesti ditimbang dengan Al-Quran. Maka itu yang patut, fungsi utama yang mesti kita bagi fokus. Tetapi Quran tak boleh jadi huda dan furqan melainkan kita kena faham. Maka dalam bulan Ramadan ni kita kena cari langkah dan cari jalan macam mana kita nak faham Quran. Nak faham ayat-ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala bicara dengan kita. Kita rasa Allah bicara dengan kita. Contoh, sekarang alhamdulillah kita sekarang ni lah Quran terjemahan ni macam-macam. Betul. Kan berapa 3 in 1, 7 in 1 macam-macam lah saya tengok bersih-bersih kan. Jadi kita boleh manfaatkan untuk kita baca. Dulu kita duk semayang kan baca baca surah An-Nas sebagai contoh. Apa maksud dia? Sebelum ni kita baca je, apa pun tak faham kan. Jadi kita ambil lah, saya nak tarik, bukanlah saya paksa semua kena faham tafsir, tapi at least kita cuba berusaha untuk kita cuba faham ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, semoga kita semua menjadi dalam kalangan orang-orang yang beruntung Ustaz kerana melazimi pembacaan Al-Quran khususnya dalam bulan Ramadan ini. Dan lagi-lagi Ustaz, dalam situasi sekarang ini ialah kalau boleh kita nak baca Al-Quran ni sampai kita khatam dalam bulan Ramadan ni. Tapi mungkin ada juga dalam kalangan kita ni yang terlalu sibuk bekerja, terlalu sibuk nak mengejar keuntungan pada bulan Ramadan ini sehingga tak ada masa langsung nak baca Al-Quran Ustaz. Jadi bagaimana boleh kita bantu mereka Ustaz supaya ia ini tidak menjadi satu alasan? Sebab kita sekarang ni dah ada telefon pintar, Al-Quran pun dah ada dalam telefon pintar untuk kita pecahkan, mungkin membaca Al-Quran 1 muka surat, 5 muka surat selepas solat fardu Ustaz. Jadi saya rasa saya banyak kalau saya lah pengalaman peribadi dan orang-orang yang dekat ni, kita cuba sistemkan kan. Contoh, kalau kita nak habiskan 1 juzuk 1 hari, jadi setiap rakaat setiap waktu solat kita baca 4 muka surat. Jadi 4 darab 5 dia 21 juzuk lah. Tapi mungkinlah tak semua mampu untuk 1 juzuk, at least kita ada peningkatan lah yang penting. Mungkin satu muka surat ke kan. Jadi itu menjadi tema utamalah. Okey. Dan selain daripada itu mungkin fokus kita berkenaan dengan bacaan Al-Quran kan. Perlulah sebenarnya kita disiplinkan diri kita lah, apa target kita, apakah yang kita inginkan untuk Ramadan kali ini kan. Pasti Ramadan kali ini target kita lebih baik daripada sebelum ini. Jadi untuk kita berbicara tentang seterusnya adalah berkenaan dengan doa pula Ustaz kan. Jadi waktu bulan Ramadan ini doa yang perlu kita lakukan. Yalah, setiap kata-kata tu sendiri pun dah doa. Jadi bulan Ramadan ini perlu untuk kita manfaatkan masa yang Allah berikan kepada kita, kesempatan yang ada ini untuk kita memperbanyakkan lagi doa dan juga amalan kita kan, untuk mendapat keampunan khususnya dan juga orang kata mungkin menjadi hamba yang lebih baik lah khususnya. Jadi apa antara doa yang boleh kita amalkan khususnya di bulan Ramadan ini supaya kita menjadi insan dan juga hamba yang lebih baik, insya-Allah? Bila kita sebut tentang doa ni hubungan dia sangat rapat dengan Ramadan. Bila kita baca surah Al-Baqarah, kita baca tentang Ramadan, kita baca tentang puasa, selepas tu terus Allah cerita tentang doa. Terus Allah cerita tentang doa.
Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah kata, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an." Apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad mengenaiku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Bila kita baca Al-Quran, ayat-ayat yang lain, ini uslub Al-Quran. Allah kata, contoh bila kita jumpa perkataan sa'ala ataupun yas'alunaka, biasanya Allah akan sebut qul. Contohnya, yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfal. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang Al-Anfal, katakanlah Al-Anfal sekian. Yas'alunaka 'anil ruh, mereka tanya tentang ruh, qulir ruh. Ingat akhir ayat. Yas'alunaka 'anil ahillah, qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Maksudnya ada qul. Tapi bila sebut tentang doa, Allah skip perkataan qul tu. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Allah buang perkataan qul tu. Kerana apa? Nak menunjukkan betapa dekatnya Allah bila mana hamba meminta kepada dia. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad mengenaiku, sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mustajabkan doa bagi orang-orang yang meminta kepada aku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kan? Sahutlah seruanku, berimanlah denganku. Sesungguhnya mudah-mudahan mereka beroleh petunjuk. Ini disebut sebagai di dalam ilmu tafsir sebagai dipanggil lataif al-Quraniyah. Bagaimana kehalusan bahasa Allah berinteraksi dengan hamba-hamba dia. Ini satu perkara yang penting. Maka dalam bulan Ramadan ni kita kena banyakkan doa. Betapa ruginya kalau kita tak doa. Kita habis Ramadan tak doa langsung. Allahu Akbar. Kan? Apatah lagi, dan kita tak berpada dengan doa imam yang kita pun tak faham. Kadang-kadang doa imam macam tak apalah, tak berdoa, bukanlah saya tak bagi amin. Kan? Tapi tak cukuplah Ramadan kita doa harap tu. Kita pun tak faham apa. Tapi kita kena doa sebab kita lebih faham diri kita. Kita lebih faham hajat kita, keperluan kita. Kita doa dengan apa doa yang kita faham. Sesungguhnya Allah faham apa sahaja bahasa yang kita ungkapkan. Kan? Itu yang paling penting di dalam doa tu sendiri. Okey, Ustaz, kita dah bercakap berkenaan Al-Quran, doa, kita dah bercakap secara keseluruhan 3 serangkai ini, dan seterusnya adalah berkenaan keampunan. Mungkin secara ringkas Ustaz, kita mohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kita ialah membuat kebaikan kepada ibu bapa, kita meminta maaf kepada orang sekeliling kita sebab kita manusia yang penuh dengan dosa, pernah melakukan kekilafan tanpa sedar ataupun secara sedar Ustaz. Ramadan ini adalah bulan maghfirah. Ramadan adalah bulan keampunan. Bukanlah dalam bulan yang lain Allah tak ampun. Tapi bulan Ramadan lebih luas keampunan Allah bagi hamba-hamba dia yang berhajat kepada dia. Seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh seperti mana hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah menceritakan bahawasanya Nabi SAW satu hari dia naik di atas mimbar. Tiba-tiba Nabi baca amin, amin, amin 3 kali. Sahabat pun fikir, apa ni, kenapa Nabi sebut amin, amin, amin. Kemudian mereka bertanya kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW kata, faqala inna Jibril alaihi salam atani. Sesungguhnya Jibril telah datang kepada aku. Faqala man adraka syahra Ramadan falam yughfar lahu fadakhala an-nar fa'ab'adahu Allah. Qul amin, faqultu amin. Jibril kata kepada Nabi SAW, dia kata, man adraka Ramadan, siapa yang masuk dalam bulan Ramadan, lalu dia tak diampun, maka dia masuk dalam neraka. Dan Allah jauhkan dia daripada rahmatnya. Maka katakanlah amin, wahai Muhammad. Maka Nabi kata amin. Ini menunjukkan kita patut takut kalau kita keluar Ramadan, Allah tak ampun dosa kita. Itu patut kita kena fikir benda macam tu. Saya pun tak tahu Allah ampun dosa kita ke tak. Tapi benda tu yang paling kita risaukan. Dan Nabi SAW, maka kita kena cari jalan usaha. Bagaimana kita nak mendapat keampunan Allah?
sama ada melalui doa, melalui istighfar, melalui taubat nasuha, melalui amal-amal kebaikan, amal masalih yang boleh menghapuskan kejahatan kita yang lalu. Man qama ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menghidupkan malam pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan keridaan Allah, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Dan cuma nak sebut tentang 10 akhir Ramadan ni. Kan kita pun tak lama lagi 2-3 hari masuk dah 10 akhir ni kan. Betul. Kan bila 10 akhir ni Nabi SAW sangat bersungguh-sungguh. Seperti mana yang disebut oleh Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil 'ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Nabi SAW sangat bersungguh-sungguh dalam ibadah dalam 10 yang akhir Ramadan, yang mana Nabi tidak seperti mana pada hari-hari yang lain. Maksudnya Nabi sangat sungguh-sungguh. 10 akhir ni kira kita pakai, kalau kereta tu gear 5 lah. Gear paling habis lah. Kan? Dan bila kita masuk dalam 10 yang akhir ni, antara amalan yang kita boleh buat adalah amalan yang biasa kita lakukan dalam Ramadan. Baca Quran, tahajud, qiyamul lail dan sebagainya. Kan? Di samping tu juga adalah seperti mana yang antara doa yang boleh kita baca. Yang 10 akhir yang dianjurkan kepada kita. Seperti mana yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah kata, "Ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayyu lailatin lailatul qadr ma aqulu fiha?" Aisyah tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana kalau aku ni, apa pandangan kau? Kalau aku ni bertemu dengan malam Lailatul Qadr, apa yang perlu aku baca?" Apa yang perlu aku baca? Maka Nabi SAW kata, faquli Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Boleh baca ikut ke saya? Ya, insya-Allah. Nanti Ustaz boleh kongsikan doanya tu. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Okey, apa maksud dia? Wahai ya Allah, Allahumma innaka afuun, wahai ya Allah, sesungguhnya engkau Maha Pemaaf, tuhibbul afwa, sukakan kemaafan, fa'fu anni. Maafkanlah aku. Mudah-mudahan kita keluar daripada bulan Ramadan ni mendapat keampunan dan kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu dia. Moga Allah terima segala doa dan rintihan kita kan. Jadi alhamdulillah doa tu boleh kita sama-sama amalkan. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Ammar Ismail, merupakan pensyarah Akademi Pengajian Islam Contemporary UiTM, insya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Okey, satu perkongsian yang sangat bermanfaat untuk kita semua, dan seterusnya penonton, kita akan berehat seketika. Kami akan kembali selepas ini dengan pengisian yang selanjutnya.